Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba masihun nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba masihul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melapangkan tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang-orang bersalah pada siang hari, dan melapangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang-orang bersalah pada waktu malam hari. Dan saya hormati dan saya kasihi pengurusi serta ahli jawatan Pasar Surau yang dirahmati dikasihi Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Milan, para pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah muslim muslimat, para pemuda yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini dia begitu istimewa. Yang pertama, malam Jumaat. Jumaat ini dipanggil Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Berjumpa bulan Jumaat itu di dalam bulan Ramadan. Ramadan merupakan penghulu kepada segala bulan. Apabila berjumpa untuk penghulu sama untuk penghulu, dia menjadikan perhimpunan itu bukan perhimpunan orang biasa-biasa, untuk penghulu saja ada. Jadi begitulah. Kena pula malam ni tepat Jumaat, penghulu jumpa penghulu, kena pula malam 27 Ramadan. Jadi alhamdulillah, ini suatu rezeki daripada Allah. Dan saya ucap tahniah pada pihak Jabatan Kuasa Surau. Dan saya dipahamkan kalau ada anugerah dalam Selangor, saya rasa surau ni Johan. Surau yang tak pernah hotel lagi kuliah. Orang lain tak kuliah, ada setengah masjid tu 5 minit, dia bagi 5 minit. Itu pun mula kita nampak 6 minit marah kan. Jadi sini ni dia lain macam sikit kan. Sampai pukul 9.45 pun dia steady lagi. Jadi malam ni sebab malam penghulu jumpa penghulu, kuliah kita tak lama, pukul 12 gitu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah. Kita tak tahu malam mana yang malam Al-Qadar. Boleh jadi malam ni, boleh jadi malam 25, boleh jadi malam 23, boleh jadi malam 21 baru ni. Sebab kita bukan wali-wali Allah yang boleh ada tanda-tanda yang nampak hebat, walaupun ulama-ulama sebut bersandarkan pengalaman-pengalaman daripada ulama-ulama silam dan daripada Nabi SAW. Disebut malam Al-Qadar, malam yang tidak begitu panas, tidak begitu sejuk, ketenangannya. Kalau kita sembahyang dalam keadaan rasa kekhusyukan pada hati yang begitu lebih berbanding malam-malam lain. Namun itu semua tak semua manusia dapat. Kita yang bertaraf-taraf biasa, kita bukan wali-wali, kita ni kuali-kuali dia panggil. Jadi tak dapat benda-benda macam tu. Walaupun 2-3 hari lepas ada orang telefon dia kata, alhamdulillah Ustaz,
apa yang Ustaz mengajar jadi sungguh pasal malam Al-Qadar. Lalu dia kata saya bangkit pada malam 23 baru ni. Saya lihat di luar rumah pada pukul 3 pagi, kabus tebal sedang menyelubungi rumah saya. Saya pun ambil air semayang, saya pun semayang, saya berdoa, saya berqiyamul lail sampai subuh. Alhamdulillah apa yang Ustaz ajar terjadi semua. Saya kata Kak, sekarang ni kat Kelang memang indeks pencemaran udara tinggi. Antara bandar yang paling tinggi. Kalau bangun malam 22 pun kapus tebal dulu. Kalau malam 24 pun tebal dulu kan. Bukan kata malam 23. Oh macam tu, apa itu tak jadi qiyamul lail lah, tak jadi malam Al-Qadar kan. Dia dah puas kita kan. Tapi sebab kita bukan ahli ibadah dan juga bukan para wali Allah. Dan namun mudah-mudahan malam-malam yang kita apatah lagi surau di sini, surau Kautsar ini menganjurkan kuliah-kuliah sebegini, sehingga kan disebut bahawa kuliah ini lebih besar daripada sembahyang tarawih itu sendiri. Sembahyang tarawih, ramai orang sibuk dengan tarawih. Bagus dalam Ramadan memang suruh disibuk dengan tarawih, hidupkan malam-malam. Tetapi nak cakap dari segi aulawiyah agama, benda yang wajib jauh lebih besar, sehingga Nabi sifatkan duduk di dalam kuliah-kuliah ilmu ni walaupun sesaat lebih besar daripada ibadah puasa sunat 3 bulan, lebih besar daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Siapa dalam surau ni yang pernah sembahyang 1000 rakaat? Sila angkat tangan, saya nak bagi hadiah 10,000 ringgit. Sebab saya tahu memang tak ada, kita pun tak buat kan. Tok Imam sembahyang 8 pun dia marah kan. Dia kata kalau boleh tak ada kat tarawih 2 rakaat, lepas tu bagi satu boleh balik kan. Tak ada kan dia kata kan? Lepas tu kita nak cari tarawih yang paling pendek-pendek kan. Yang tu sebab itulah mengapa Nabi meletakkan taraf kuliah ilmu begitu besar. Kerana ilmu itulah memimpin manusia. Sehingga kan Al-Imam Al-Ghazali meletakkan di dalam kitabnya Minhajul Abidin, aqabah yang pertama daripada segala aqabah yang ada adalah aqabah ilmu pengetahuan. Dia tak letak yang lain ni, dia letak ilmu. Kalau awak tak ada ilmu, yang lain seluruhnya benda tak betul. Sebab tu dia jadi tak betul. Di dalam Ramadan ni banyak orang yang tidak betul, walaupun dia kata betul. Banyak yang tak betul. Mana tak betulnya? Banyak. Sebab tu kita perlu tazkirah macam ni, nak bagi guideline agar Ramadan kita jadi Ramadan yang paling berarti. Ni nak habis Ramadan, tak apalah kita sebut lagi lah. Ramai orang datang tarawih, orang tu bawa habis, anak cucu cicit cicak membawa ni kan. Semua bawa satu batalion habis. Bila datang, ramai suka datang tarawih, tapi tak ramai suka datang subuh berjamaah. Orang yang sama, bawa anak cucu ni daripada jauh pun datang, subuh berjamaah tak datang. Tarawih jangan buat 20 rakaat, buat 45,000 rakaat. 45,000 rakaat satu malam, lawan dengan 2 rakaat subuh, mana besar pahala? Subuh rakaat 2, sebab dia fardu. Lawan ini 45,000 sekalipun. Kita nasib baik kat Malaysia ni paling tinggi sembahyang tarawih 20 rakaat. Di negara-negara Arab ada setengah-setengah daerah yang sembahyang 40 rakaat. Kalau kita buat 40 rakaat di Andalas di mana ni, saya rasa tinggal tu Imam atau Bilal kan. Tu Imam kata aku betapa nasib baik aku tu Imam dia 40 kan. Namun itulah nak tunjuk bahawa ramai orang tak pandai dari sudut aulawiyat agama, sehingga buat sibuk benda-benda yang sunat tetapi tak sibuk perkara yang wajib. Kita nak yang sunat ni buat sebanyak mungkin, apatah lagi tarawih dalam bulan Ramadan. Masuk Syawal nanti walaupun rajin macam mana tak boleh dah nak subhanallah ma'bud kan. Balik-balik raya ketiga mari sini kan. Jom kita main tarawih rasa teringin kan. Tu bila habis main syak subhanallah malikul ma'bud, solatut tarawih memang hantar tanjung rambutan kan. Jadi tak jadi dia tak boleh. Malam tarawih habis lah. Malam raya pun tak ada tarawih lah kan. Memang kita suruh, tetapi nak banding tarawih ini dengan kuliah ilmu, nak banding tarawih dengan subuh berjamaah sampai kiamat tak ada lawan. Walaupun yang ni 2 rakaat. Saya nak bagi contoh mudah. Seorang jutawan daripada Arab, dia datang surau ni lah. Dia nak bagi harta-harta Ismail Raja yang kat Kuala Lumpur ni. Dia nak bagi bawa duit. Dia kata apa? Siapa datang malam ni, saya akan bagi 10 ringgit seorang. Tapi siapa datang pagi esok, saya bagi 4 juta. Kita nak yang 4 juta ke nak 10 ringgit?
Kita nak dua-dua. Yang RM10 pun kita nak ambil, tetapi ramai orang sibuk yang RM10. Siang malam 30 hari cukup. Siang malam bawa anak Erik ni, anak tak nak pergi ke Erik ni. Tapi yang 4 juta bagi esok, dia macam kita duk isi tabung. Duk kumpul, datang terawih, mana ni isi tabung. Ada orang kadang terawih, dia kalau tak mau datang ni kat rumah macam mana? Boleh tak semayang kat rumah terawih? Boleh, cuma dituntut datang berjamaah sebagaimana kata Nabi. Tetapi kalau datang subuh berjemaah, sekali dapat tabung kita penuh. Ada orang sibuk buat yang wajib ini, ada orang sibuk nak kejar yang sunat ini, maka akhir sekali tabung yang buat wajib ini penuh. Sedangkan tabung orang yang buat sunat ini kecil. Begitulah nilai yang harus kita meletakkan aulawiyah agama dari sudut perkara itu kan? Dari sudut bila faham agama dia jadi mudah seperti itu. Yang kedua, saya tengok masyarakat Melayu satu lagi. Masyarakat Melayu suka didik anak puasa, tetapi tak suka didik anak sembahyang. Ini salah terbalik lagi terus. Ramai orang anak yang puasa, dia bagi duit. Abang kalau puasa, ayah bagi sehari RM10. Anak dia buka puasa, anak dia tak sembahyang, tidak dilarang dan tidak ditegur. Akhirnya dia jadi tradisi ajar anak agar berpuasa, tapi tidak didik anak sembahyang. Di dalam Islam, pendidikan yang paling penting namanya pendidikan solat. Kerana kalau orang yang sembahyang, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah manusia daripada perbuatan fasad dan munkar, perbuatan fasik dan juga kejahatan, kemungkaran, kedurhakaan. Maka sebab itu kalau orang sembahyang lama-lama dia puasa. Dia tak seperti sekarang, ramai orang yang berpuasa tapi tak sembahyang. Mengapa? Sebab didikan daripada kecil. Didikan daripada kecil agar puasa, tapi tidak ditekan mengenai persoalan sembahyang. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah, saya nak sentuh beberapa perkara mengenai orang sibuk dalam Ramadan ini. Sibuklah, memang betul. Ramadan dipanggil Syahrul Quran, bulan yang paling banyak orang baca Quran, bulan yang paling banyak orang tadarus Quran. Tetapi ramai orang sibuk membaca, tapi ramai orang tak sibuk berjuang Quran. Sibuk baca. Kadang-kadang yang baca itulah lebih banyak pijak hukum Quran berbanding orang lain. Ini suatu kesilapan dari sudut agama. Kerana Islam datang, Quran memang untuk dibaca dapat pahala. Tetapi yang lebih besar daripada itu tak guna kalau kita baca kehidupan kita. Sebab tu ditegur oleh ulama-ulama ini. Kadang-kadang kita dah sibuk lah. Bila Palestin dibom, kita pun pakai baca doa kunun nazilah, kan? Allahumma innaka ta'lam anna Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farrij jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdam. Baca lagi akhir, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Minta Yahudi laknatullah hancur lebuh habis. Tetapi perangai dan sikap kita, kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, lebih teruk daripada perangai Yahudi. Lebih teruk. Maka sebab tu dia kata sikap, kecenderungan kita, hati kita menolak Al-Quran dan tidak mempedulikan peraturan Al-Quran lebih teruk daripada Yahudi. Kadang-kadang kita doa agar hancurlah Yahudi, tetapi Yahudi dok seronok di sana. Lihat umat-umat Islam bertebaran seluruh dunia dalam keadaan mereka leka membaca Quran, tapi mereka tidak sibuk menegakkan peraturan Al-Quran. Jadi akhir sekali rugilah kita. Maka Ramadan dah nak habis kan? Hari ni hari malam 27 lah. Esok Jumaat, Sabtu, Ahad, tinggal 3 hari insyaAllah. Raya confirm dah hari Senin tu kan. Kalau tak raya, tuan-tuan memang rasanya mau ada sakit kan. Sebab sekali tak tengok anak bulan pun tak apa. Saya ingat zaman kita kecil-kecil dulu, pengumuman penyimpan mohon besar Raja Melayu tu begitu dinanti, duduk depan TV tunggu kan? Saya dengan ini penyimpan mohon besar Raja Melayu mengumumkan, suspend tunggu, hayu ke tidak kan. Orang zaman dulu nak masak apa-apa ni kan, mak kita nak masak ketupat, nak masak rendang, punya tunggu pengumuman tu, benda yang begitu penting, tunggu hari raya jatuh kepada hari lusa. La ilaha illallah. Dia kata tu bila kau pegang sama nak subhanallah mak balik. Tak jadi pula dah raya. Oi punya ada pada tahu-tahu dulu kan. Sebab berdasarkan anak bulan.
Sekarang ni senang ikut ruqyah, senang kompon hari Senin raya dah kan. Jadi kalau tak raya ke saya pun tak tahu dah kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan. Jadi ada 3 hari kita dah sibuk dengan akhir Ramadan, sibuk dengan raya, sibuk dengan hari raya lebih besar daripada akhir Ramadan. Sebab tu orang yang beriman dia harus meletakkan, kita tanya diri kita masing-masing ini, kita rasa sedih Ramadan nak tinggal kita lebih besar ke, ataupun gembira nak sambut raya lebih besar? Agak-agak masing-masing fikir sendiri ya. Okay. Sekarang rasa gembira ke rasa sedih? Kalau sedih nak Ramadan nak tinggal lebih besar, maknanya kita duduk atas landasan itu. Kalau gembira, terlalu gembira, tak salah nak gembira, tapi gembira berlebih sangat, tak peduli sangat daripada Ramadan. Kalau tak percaya pergi kat Kelang kan. Nak melepaskan pasal Jawa tu, saya nak ceramah di Sementara pada 2-3 hari lepas. Akhir sekali patut tazkirah ni dia beri 4 rakaat tazkirah tengah kan? Macam-macam pesen. Saya tengok kat surah sekarang ni, satu pesen macam surah Kausar lah. Dia senang, dia kira buat macam mana kalau ceramah pukul 3 pagi boleh tunggu dia sendiri kan. Jadi ada setengahnya kita tazkirah lepas maghrib, waktu isyak berhenti, orang tak ada tu, penceramah sorang-sorang diri kan. Tapi ada satu lagi buat macam ni, sebelum isyak tazkirah sekejap. Ada hal jenis 4 rakaat berhenti tengah. Kata makmum ini semua tak ada benda lain nak perangkap kita gitu. Nak balik tak ada pun nak tarawih 4 rakaat kan. Jadi terpaksa tunggulah dengan muka tu dia macam kena senggugut kan. Banyak muka kena senggugut ni kan. Macam-macam pesen kan. Kita pergi masjid Rahmiah Kelah baru ni pun ada muka senggugut kan. Kita ceramah duduk lunjuk kaki kat belakang. Memang kena senggugut. Kata senggugut muda-muda tak apa, umur 69 kena senggugut, payah nak bubar tu kan. Jadi sebab itulah kenapa marah sangat dengan kuliahanmu. Dengan dandut tak marah pula kan. Dengan benda-benda lain tak marah. Kalau ustaz kuliah ni, sebut pasal majlis ilmu, report terus kerja ilmu kan. Tak ada kerja lain, asyik report saja. Janganlah kerja agama ni tak payah halang itu. Banyak lagi benda lain nak buat ni. Kalau kita buat ceramah lepas 8 rakaat, tinggal kita saja 3-4 orang je. Habis dia tahu tazkirah cabut kan. Ini tinggal kita kan. Jadi senang buat macam ni, langsung tak tarawih langsung lagi. Nak ada lagi tak boleh kan. Jadi saya cadang seluruh Selangor, tahun depan kita buat macam ni semua kan. InsyaAllah tuan-tuan pergi Masjid Bukit Jerutung, walaupun diarahkan macam tu, tapi tiap-tiap malam ada tazkirah tu, imam buat apa, tapi penuh. Saya dipahamkan sekarang ni tabung Ramadan ni saya rasa berapa belas juta tak, satu malam dengan 100 ke 150 ribu satu malam collection. Sini berapa bilik? Ada 40 sen ke 40 ribu kan? Juta-juta ni makan, peruntukan makan buka puasa satu hari awal-awal dulu 10 ribu sekali, 10 ribu makan kepala ketap ni, kepala roti, trailer semua ada. Jadi batu yang mahal tu kan. Jadi begitulah kan. Tapi bagus, saya puji cara dia buat tu, saya puji. Menjadikan masjid dia penuh. Malam Qiyamul Lail, malam 23 baru ni, sampai masjid penuh, odak sampai keluar. Masjid Bukit Jerutung keliling tu orang kaya-kaya, tapi bagus. Pengurusan masjidnya bagus, saya tengok. Kuliah tak pernah berhenti. Yang kedua, malam-malam tarawih macam ni, dia buat bilik doktor belakang, klinik paramedik, 3 orang doktor tiap malam tugas. Dan dia tahu dah Ramadan ni kena cekik mentabak banyak. Bagi semuanya terawih dia tinggal separuh dah. Jadi bawa akad takbir lah seperti separuh. Belakang doktor ada, pergi injek dulu, lepas tu sambung balik terawih. Ubat free, siapa nak ubat malam-malam free, masjid sedia. Bayar pada bayar, kemudahan untuk jamaah. Jadi ada setengah datang terawih tu, bukan datang terawih tu nak gaduh ubat free. Kemudiannya nursery, dia sediakan nursery. Mak bapak yang bawa anak baby-baby ni tak payah sibuk bawa anak semuanya sama, tak payah nak jaga apa, pergi daftar, dia sediakan bilik besar macam tu punya dengan mainan, dengan apa, kemudian letak budak-budak, ada berbelah orang perempuan-perempuan ni, muda-muda ni yang dia upah, dia bayar gaji oleh masjid, jaga budak-budak ni, jadi nursery. Kalau tidak budak-budak bawa semuanya, saya dah kaitu imam, saya dah kaitu bilal, jadi payah, ada tempat dah dia nak itu kan. Kemudian yang ketiga, saya tengok sistem ni bagus. Kalau kita nak laksana kan, parking kita pun tak banyak. Masjid Bukit Jerutung dia buat apa? Dia sediakan kenderaan bagi, dia panggil
pergi angkut rumah ke rumah ni, lorong ke lorong, rumah ke rumah, walaupun jauh, dia angkut datang masjid. Saya cadang tahun depan surah Kausar buat macam tu. Kita sedia dalam 10 van, mana geng tak nak datang surah masjid, kita tunggu sampai subuh. Kita letak van sampai subuh, tunggu kan, tak keluar lagi ke sampai sahur dah ni, nak kita rawih kan. Kita tunggu sehari sekali sampai dia datang kan. Jadi ada hampir kena buat macam tu. Jadi Alhamdulillah. Tapi bila nampak benda macam ni baik, manusia yang benci dengan perkara ni banyak tak? Lagi banyak. Nampak orang ramai kuliah, cari jalan bagaimana jangan ada kuliah. Orang yang dengki dengan agama ni kadang-kadang orang yang pakai kopiah ke, yang pakai jubah, yang janggut tu dia kan. Kita tengok berjanggut takut Taliban dia kan. Tapi sembang orang kuliah saya benci, kelas agama saya benci. Kita Ramadan ni kena amal ibadah saja. Bukan ke kelas agama ni amal ibadah. Kelas agama ni amal ibadah. Tak guna kalau kita datang tarawih tapi akidah kita rosak. Walau sembahyang tarawih satu malam 25 juta rakaat, akidah rosak, satu habuk pun tak dapat. Iman tak ada. Seluruh amal ini bergantung pada iman. Kalau iman dan akidah betul, yang kita baca pada bulan lepas, wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu samiun alim. Orang yang tak percaya pada tauhid dan beriman cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ni berpegang pada tali, ikatan, simpulan tali yang kuat. Ini dia dipanggil akidah. Maka suatu muslimin muslimat ada 3 hari. Malam ni, malam besok, malam lusa. Malam raya itu kira lain dah, habis dah malam Ramadan. Saya nak cakap yang pertama walaupun ada 3 hari lagi, saya nak cadang pada diri saya dan tuan-tuan agar memburulah maghfirah Allah sampai ke terbenamnya matahari Ramadan pada hari Ahad. Buru maghfirah sampai terbenam matahari. Alangkah rugi dan sia-sianya manusia yang Tuhan anugerahkan Ramadan padanya tetapi dosanya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita bimbang, sahabat-sahabat Nabi ni, mereka bimbang walaupun mereka buat amal banyak tetapi mereka lebih bimbang. Aku bimbang, kata Sayyidina Umar, bukan bimbang dengan amal aku tak banyak ataupun banyak, tapi aku bimbang amal yang aku buat tidak diangkat oleh Allah. Yang tu yang dia lebih bimbang daripada segala-segala yang kebimbangan. Macam kita tak kisah rasa-rasa terawih dah sebulan dah, tak ada masalah. Tapi mereka bimbang kalau tidak diangkat oleh Allah. Jadi 3 hari ni saya nak cadang doa kita pun kita ubah sikit. Ubah sikit doa bangun malam-malam, minta ya Allah, kau angkatlah seluruh amal aku ya Allah. Angkat agar menjadi amal-amal yang kau terima. Yang kita dah baca astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan maqbula. Kurniakanlah pada aku amal yang kau terima. Kita dah baca selalu dalam zikir kita, dalam TV pun selalu ada astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan maqbula wa habni rizqan wasi'a wa tub alayya tawbatan nasuha, wa tub alayya tawbatan nasuha, wa tub alayya tawbatan nasuha. Itu antara kita minta wa waffiqni amalan maqbula,
Kita minta agar amal kita diangkat. Jadi jangan sampai 3 hari ini kita dosa kita tidak diangkat oleh Allah. Punya banyak pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu keampunan yang Tuhan bukakan di dalam Ramadan. Pintu zakat, pintu sedekah, pintu puasa, pintu Al-Quran, pintu kesabaran, pintu tarawih, macam-macam pintu. Tetapi alangkah malangnya kalau kita tidak diangkat dosa oleh Allah bila terbenamnya matahari pada hari Ahad nanti. Yang kedua saya nak cadang perkara yang besar di dalam Ramadan ini adalah wa akhiruhu itqum minan nar, kata Nabi. Akhirnya adalah akhir Ramadan bebas diri daripada neraka Allah. Yang ni tuan-tuan kena minta sungguh-sungguh. Saya pun kena minta. Takut Ramadan yang terakhir dalam hidup. Saya nak cadang sahur nanti bangkit, cuba sebut pada anak-anak kita. Buka puasa esok sebut pada anak-anak, pada isteri kita, pada suami kita. Saya ni mungkin mak ataupun ayah rasa ayah buka puasa dengan awak ni mungkin yang terakhir kan. Tahun depan Ramadan ada, tapi mungkin ayah dah tak ada kan. Sahur ni pun mungkin cakap isteri kita, mungkin sahur ni yang terakhir kan. Tak jadi makan nasi tu. Baru Allah memberi peranan tu. Saya ni sahur terakhir terus tak jadi. Nabi sahabat sudah kan. Jadi begitulah. Agar banyak bawa minda kita untuk mati. Tuan-tuan kena bawa 3 hari ini. Rahmat kalau dibukakan hijab kita, rahmat Tuhan mencurah-curah turun. Masuk 1 Syawal, diangkat sudah nikmat dan rahmat di dalam Ramadan yang tidak sama. Sebab tu kalau kita nak sedekah, sedekahlah di dalam Ramadan ini. Walaupun luar Ramadan pun sedekah, tetapi di dalam Ramadan macam ni tabung jalan. Tabung jalan tadi kan, isi RM100, isi banyak sikit. Sebab dalam Ramadan walaupun mungkin RM1 dulu, dia berbeza dengan Syawal, nanti berbeza langit bumi. RM1 yang diisi Ramadan mungkin nilainya macam RM10,000 bulan lain. Sebab itulah kita sedekah tak banyak dalam Ramadan 3 hari ini. Gunakan kesempatan terbaik untuk meraih keampunan Allah melalui pintu sedekah. Jadi yang saya nak cadang pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, agar jangan sampai terbenamnya matahari Ramadan, sinar Ramadan terbenam pada hari Ahad, nanti dan menjelangnya naik matahari Syawal, tapi nama kita tidak termasuk dalam golongan senarai orang yang Allah bebaskan neraka. Sebab tu kena angkat tangan berdoa pada Allah mulai hari ini, malam ni sampai habis Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau masukkanlah nama aku ya Allah sebagai nama yang tersenarai dalam golongan orang yang Kau bebaskan neraka ya Allah dengan datangnya Ramadan ini. Tapi bukan minta untuk kita saja, tuan-tuan. Nanti kita sampai di akhirat, mati, dah mati, duduk alam kubur tak tahu berapa ribu tahun. Macam tu nenek moyang kita mati tak tahu tahun. Macam sama-sama geng hantuah, tak tahu tarikh bila kan. Sampai sekarang hantuah pun mati dah berapa ribu tahun, beribu tahun, tak kiamat-kiamat ni. Yang kena seksa kubur beribu tahun, hidup 60 tahun dia, kena seksa kubur mungkin 1000 tahun, 2000 tahun. Tak padan. Itu baru alam kubur. Duduk pula mahsyar, berapa ribu tahun nak duduk atas mahsyar. Dia mahsyar, belum masuk neraka lagi, belum masuk neraka. Dah timbang aman, mula nak meniti titian sirat. Bila nak meniti titian sirat ini disebut jarak perjalanannya 500 tahun. 500 tahun neraka kat bawah. Tuan-tuan bayang berjalan 2 bukit macam ni. Ni jurang kat bawah, kita letak tali ni, sila meniti atas tali ni. Halusnya lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Takdir Tuhan, kita pun meniti selamat sampai sebelah sini. Alhamdulillah, belah sana syurga. Sedelok kita pusing belakang, kita nampak daripada jauh anak-anak kita sedang meniti. Tiba-tiba seorang demi seorang anak kita terjerumus masuk ke dalam neraka. Seorang demi seorang, seorang demi seorang, tak sampai ujung dengan bapak. Apa perasaan mak bapak yang berujung? Takkan kita nak tengok anak kita tiap-tiap orang atas dunia kita perlu apa anak kita nak kita beri, tiba-tiba anak terjerumus masuk dalam neraka.
Kita pun sampai seberang sana, kita tengok pula mak kita meniti, mak yang melahirkan kita meniti atas titian sirat. Ada mak kita mati duduk dalam kubur sekarang dalam keadaan tidak taubat pada Allah. Ada mak kita mati dalam keadaan tidak tutup aurat. Ada ayah kita mati dalam keadaan tak semayang. Ni duduk dalam kubur, nak semayang pun tak boleh. Lalu apakah kita sanggup melihat kita sampai seberang sini, tiba-tiba kita lihat di jauh ayah kita sedang berjalan, baru selangkah dua nak melepasi rintangan yang begitu dahsyat, tiba-tiba terjerumus masuk ke dalam neraka Allah. Apa perasaan seorang anak apabila tengok ayahnya masuk neraka? Yang ni yang Islam sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Wahai orang beriman, selamat kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka Allah. Selamat daripada agenda terbesar Ramadan yang didatangkan oleh Allah adalah nak menyelamatkan manusia daripada neraka Allah. Tuhan ni punya baik, Tuhan ni maha baik, Tuhan ni maha agung, Tuhan ni maha mulia, Tuhan ni maha pengasih. Tuhan nak bagi semua kita ni, walaupun ada sebesar zarah dalam hati ada iman lagi, Tuhan nak bagi masuk syurga. Sampai malam-malam raya, malam hari raya, habis Ramadan dah, terbenam matahari Ramadan, malam raya habis dah. Tetapi Allah perintahkan malaikat, wahai malaikatku, malam raya ni cuba kamu pergi berjalan lagi atas muka bumi, kamu tengok lagi ada tak saki baki hamba-hamba aku yang pernah terlintas di hatinya bertaubat, pernah dia nak buat baik, walaupun dia sibuk dengan tesko, dia sesko cari lemah, cari muncul, cari apa, akhirnya tak datang Ramadan ujung-ujung ni. Ada dalam hati dia macam tu, sebab aku nak ampunkan keseluruhannya sekali. Kalau nampak ada kecenderungan mereka nak buat baik seperti itu. Baiknya Tuhan malam raya, sebab tu kita yang beriman, yang dah beramal, malam raya jangan habis macam tu. Malam raya gunakan untuk takbir sebanyak-banyaknya, bergunakan untuk solat tasbih, gunakan untuk kebaikan pada Allah, baca Quran dan sebagainya, meraihkan kemenangan agar mungkin ada saki baki Tuhan pakai semua dosa-dosa itu. Alangkah ruginya kalau kita tamat Ramadan, terbenam matahari Ramadan hari Ahad ni, namun kita tak tersenarai di dalam orang-orang yang dibebaskan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya cadang dua perkara besar ini, yaitu memburu keampunan Allah dan juga memburu pembebasan diri daripada neraka. Khusus untuk 3 hari lagi yang baki ini, manfaatkan sebaik mungkin, terutama malam ni. Malam ni dipanggil malam terakhir. Saya cadang lepas ni balik, duduk rehat-rehat sekejap di rumah, pergi masjid balik. Pergi masjid balik beriktikaf, ataupun duduk rumah pun duduk, mungkin lewat sekitar pun kan? Pukul 2 pagi bangkit dah, baca Quran, berzikir, bertaubat pada Allah. Kerana kita tak tahu lagi apakah Jumaat tahun depan, pada bulan Ramadan kita jumpa lagi, tak tahu lagi. Mungkin ini yang terakhir. Maka mudah-mudahan ambillah, tukar gear sikit pada malam ni untuk mendapat 2 perkara yang besar ini, yaitu pembebasan diri daripada neraka Allah dan juga mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pagi tadi saya dah sebut, ada sebagian muslimat yang pergi pagi tadi di Taman Syahbandar. Saya dah ulang balik agar mengukuhkan diri kita. Tuan-tuan, ada suatu hadis Nabi yang kita jarang, kita terlupa pandang. Nikmat kita bersahabat ni, datang sama-sama mengaji bertahun-tahun, duk mengaji sini, kenal kawan-kawan kita, ini suatu nikmat yang besar. Nabi sebut orang yang bersahabat di dalam surah As-Saff. Allah kata, inna Allah yuhibbul ladzi yuqatilu fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka orang yang bekerja pada jalannya dalam keadaan saf yang tersusun rapi, bagaikan binaan yang teguh. Binaan, Allah gunakan perkataan binaan yang teguh dalam Quran ini. Kita tengok surau ni, batu dinding ni naik kerana ada batu-batu. Batu-batu disusun. Tapi kalau tuan-tuan susun batu-batu sampai ke atas, tapi tak letak simen kat tengah batu-batu yang kita susun tu, kemudian kita plaster saja, letak kukuh dah bangunan tu kan? Kebetulan kita duduk menyandar macam tepi dinding kan, wah kami cepat dah depan tu kan. Kemudian itu nak menunjukkan bahawa Allah guna kalimah binaan. Binaan ini disusun batu-batu susun, tapi yang menguatkan binaan ini adalah secanik simen yang diletakkan di tengah batu-batu itu, menyebabkan batu-batu terikat kuat.
Nak letak batu atas, letak pula simen. Yang tu yang mengikat. Simen itulah namanya kasih sayang. Simen itulah namanya ukhuwah. Simen itulah namanya mahabbah. Simen itulah namanya rindu pada sahabat-sahabat, apatah lagi yang duduk bersama di dalam pengajian seperti ini. Nabi sebut nikmat bersahabat ini dalam Islam ini, dia ada suatu nikmat yang sangat besar. Dia nak tahu sahabat sejati dalam hidup, apabila kita terleka, dia ingatkan kita. Itulah sahabat. Lama tak datang surau, dia tanya kita, lama tak nampak abang datang ni. Cara kita nak sebut itu mestilah bahasa yang boleh dia panggil hikmah. Kita jenis belasah kan. Selalu jumpa orang lama tak datang surau iman, lama tak datang nak mampus kan. Selalu macam tu. Agak rasa tak lama jadi ahli neraka ni kan. Ada orang sebut mulut macam tu kan. Jangan, kita sebut baik-baik sikit. Dalam bahasa kaunseling dia panggil assertive. Assertive ni kita tegur tapi orang rasa seronok. Orang rasa seronok. Tapi kalau kita agresif macam tadi, orang tak seronok. Orang lari daripada kita kan. Lama tak datang kuliah, nampak apa nak jadi munafik kan? Mungkin niat dia baik, tetapi sebab bahasa tu menyebab kata orang tu anak-anak baik jadi munafik tu. Tak datang teruk kuliah. Tak boleh gitu. Kita tegur tu. Nampak Pak Mahir lama tak nampak je kan? Rasa kami kat surau rasa sayang sangat Pak Mahir kan? Oh ya Tuhanku, dah lah tu kan sayang sangat pun. Tapi dengar macam tu kita rasa malam ni datang terus kan? Itu sahabat baik. Di saat nampak kita mula tersesat jalan, dia ingatkan kita. Itulah persahabatan. Sebab itulah kata Nabi SAW, seorang sahabat ini, seorang lelaki, seorang insan yang ditakdirkan masuk syurga. Bila kita masuk syurga nanti, masuk syurga, ahli-ahli syurga ni akan macam atas dunia lah. Perkara pertama bila masuk syurga, dia tengok siapa dalam syurga. Anak-anak ada tak? Cari tengok, alhamdulillah anak-anak masuk syurga semua. Mak ada tak? Mak-mak cari mak sana sini. Ada mak, alhamdulillah. Ayah ada. Lepas cari mak ayah apa semua, dia akan mula mencari sahabat dia. Isteri, suami mu, dia cari sahabat. Yang dia mengaji sekali ni, cari mana Cik Malik cari. Habis syurga, tiba-tiba tak nampak Cik Malik dalam syurga. Pada kita berbelah-belah tahun mari mengaji sekali, makan sekali, berbuka puasa sekali, bertadarus Quran sekali, berkuliah sekali. Lalu kata Nabi, apabila seorang sahabat ini sampai di syurga, dia tengok sahabat yang lain tak ada, lalu dia terus bertanya kepada Tuhan. Waktu duduk dalam syurga terus boleh direct dengan Tuhan lagi. Sebab orang duduk dalam syurga dah mati dah, akhirat keistimewaan dia macam tu. Ya Rabbi, dulu ketika di atas dunia kami pernah mengaji bersama di surau Al-Kausar. Kami makan buka puasa sama, berbelah-belah tahun, bersahur bersama, berqiyamul lail bersama, berkuliah bersama, berjalan bersama, berseronok bersama, bersedih bersama. Tapi kawan aku tak ada di dalam syurga ni, tak nampak dia, ya Allah. Kemana dia pergi? Kalau tak ada dalam syurga, ada dua tempat saja. Tak ada syurga neraka lah. Dia tak ada. Kalau tak ada syurga, di Tesco, cuba tengok di Tesco. Dia tak ada, di akhirat dia tak ada Tesco ke dah. GM ke, Jesco, K4 tak ada dah kan? Kalau kat sini tak ada kat masjid, janganlah tempat lain, mungkin kat Kelang kan? Mungkin kat pasar raya. Atas dunia, di akhirat ada dua saja. Kalau tak ada dalam syurga, dah cari tak jumpa, dia mengadu pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kawan yang sama-sama mengaji dengan aku, jiran-jiran aku yang baik-baik, yang soleh ini, mengapa dia tak ada dalam syurga sekali dengan aku, ya Allah? Dia mengadu kepada Allah. Lalu Allah kata, sekarang ini kamu pergilah ke neraka, kata Allah. Kamu pergi neraka, kamu tengok ada tak kawan kamu di sana? Kawan kamu yang makan sekali, semayang sama, buat kerja amal sama, kamu tengok di sana. Kemudian kamu serulah namanya dengan syarat dalam hatinya masih ada walaupun sebesar zarah iman. Sebesar zarah ada iman dalam hati. Patut duduk dalam neraka mungkin 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun lagi baru bebas boleh masuk syurga. Ada iman besar zarah. Tapi kerana nikmat persahabatan, Allah bagi hak kepada sahabat untuk memberi syafaat kepada sahabatnya yang beriman yang lain yang duduk dalam neraka, agar diseru nama terus keluar masuk dalam syurga.
Lalu kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala membahaskan hadis ini, dia kata, wahai mukmin, wahai seluruh umat Islam, bertemanlah kamu dengan orang-orang yang saleh seramai mungkin. Mudah-mudahan orang saleh itu yang akan dianugerahkan syurga. Dia kenal kamu, maka nanti mereka boleh memberi syafaat, membantu kamu menyelamat diri daripada neraka. Kita tanya, kita duk kawan dengan orang soleh ni banyak mana? Berkawan dengan Tok Guru ni sampai dia kenal kita. Ni nama saya ni Tok Guru. Nanti kalau di akhirat tengok-tengok Tok Guru, tengok rasa mak ni selalu kalau saya datang kuliah sini, dia datanglah sambut bagi air, bagi apa. Tak ada pula dalam syurga ni. Maka orang soleh itu mudah-mudahan akan pergi ke neraka. Ya Allah, keluarkanlah dia, kerana dia pernah bersahabat dan pernah kenal aku dulu. Keluar daripada neraka. Bila tengok pada perkara ini, sebab itulah suatu nikmat yang besar yang Allah beri pada kita. Bila Tuhan beri kita seorang sahabat, dua orang sahabat atau ramai sahabat di kalangan orang yang soleh duduk keliling kita, itu tanda kasih sayang Tuhan pada kita. Coba tengok setengah manusia, kawan-kawan dia semua hantu raya. Tidak hantu raya, lagi jahat hantu penanggal, badan tak ada, kepala yang ada. Yang kerjanya lawan Islam, yang kerjanya menentang peraturan Allah, yang kerjanya melawan maki mahmud para alim ulama, yang menyeru manusia kepada hukum jahiliah dan menolak segala peraturan Islam. Itulah kawan mereka. Kawan macam ni akan menyebabkan kita kekal dalam neraka Allah. Dia tak boleh menyelamat. Untuk tuan-tuan cuba tengok kiri kanan, kawan-kawan sama-sama mengaji macam ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan itulah kawan yang saleh. Kalau Tuhan bagi kita berkawan orang baik-baik, kawan dengan ustaz-ustaz, kawan dengan tok guru, kawan dengan alim ulama, kawan dengan orang surah masjid, itu petanda Tuhan sayang kat kita. Sebab nanti kalau ditakdir dengan amal kita tak banyak masuk neraka, ada lagi satu benteng penyelamat, namanya kawan, namanya sahabat sejati, yang boleh ajak, boleh minta pada Tuhan agar dikeluarkan daripada neraka, masuk dalam syurga. Lalu bila bincang perkara ini, Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi rahimahullah ta'ala, Imam Ibn Qayyim ni anak murid kepada Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Taimiyah. Mereka ni ada setengah orang sampai tuduh dia ni sesat dua-dua ni. Sebab apa? Begitu kerasnya mereka, begitu kerasnya mereka dalam memberikan pandangan mengenai kedudukan iman manusia. Manusia-manusia yang mungkar, yang derhaka pada Allah, mereka mengeluarkan fatwa-fatwa yang keras kerana kesungguhan mereka untuk menjaga agama. Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi manusia yang alim, menginfakkan diri untuk agama Allah. Namun sealim-alim dia kata apa? Bila baca sahabat Nabi, bila baca pandangan Nabi, Nabi sebut dalam hadis mengenai sahabat tadi, bila baca pula kata-kata Imam Hasan Al-Basri, berkawanlah kamu dengan sahabat-sahabat yang baik. Lalu kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi, dia kata, wahai sahabat-sahabatku sekalian, seandainya di akhirat nanti kamu melihat diriku tidak ada di kalangan kamu di dalam syurga, kamu datanglah ke neraka, carilah aku, selamatkan aku daripada seksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana aku memerlukan bantuan dan pertolongan kamu sekalian. Saya nak cadang pada kita semua ni, dekat-dekat nak raya 2-3 hari kita duk kawan sama-sama jemaah ni kan? Kadang-kadang ada yang terkasar bahasa, ada masa-masa terhiris perasaan, kata-kata kita menyinggung orang. Cuba dekat-dekat nak raya, jangan duk salam, maaf ya, zahir batin, kosong-kosong kosong-kosong. Sebab tu saya kali kakak raya, kata raya saya suka orang Jawa. Orang Jawa, tak tahu Jawa dulu, Jawa sekarang tak tahu. Jawa dulu, cuba tengok. Kalau hari raya, saya kadang mula-mula duduk kahwin orang sini, isteri saya tu tidak Jawa kan. Mungkin isteri nombor 2 orang Jawa kan. Masya-Allah kan. Jadi kita tengok orang Jawa, bila beraya dia duduk beradab kepala lutut ni. Lama benar sana macam nak akan nikah untuk imam. Duduk-duduk, aku ni banyak salah dengan engkau, mengumpat engkau 500 kali sehari. Dia sebut ni, yang kita umpat ni hidung tak ada lubang kan? Hidung kemek macam lepas kelapa, hitam legam macam kuali, macam-macam. Aku minta maaf, halal lah. Bagus. Orang Kelantan tak, orang Kelantan maaf deh. Orang Jawa bagus. Jawa dulu, Jawa sekarang saya tak kira. Dia SMS dia minta maaf ya. Itu Jawa sekarang.
Boleh kita tambah satu lagi, cakap pada kawan selain daripada taqabbalallahu minna wa minkum, minta agar Allah terima ibadah kita, ibadah kamu juga diterima, diangkat oleh Allah. Minta, ya Allah, cakap kat kawan-kawan kita ni, sebelum nak raya ni, sambil salam nak balik kampung masing-masing, sebelum salam cakap, nanti Haji Mat ni, kalau kamu tengok nanti di akhirat, kamu tengok nama aku dah tak ada dalam syurga, kamu percaya aku kat neraka. Kita berkawan sama-sama duk mengaji di surau Kausar lama dah. Kalau kamu tengok aku tidak ada di dalam syurga, kamu percaya aku di neraka. Agar aku boleh selamat dengan berkat persahabatan yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Jadi begitulah nikmat yang Tuhan beri. Sebab itulah di kalangan sahabat-sahabat Nabi, mereka ni berkawan lebih daripada adik-beradik. Kita tengok Ansar dan Muhajirin, bagaimana Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' ataupun Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad ni orang kaya, Abdul Rahman ni orang Muhajirin, datang tak ada apa, tapi kerana bersahabat, mereka tahu nilai sahabat macam tu. Lalu dia kata apa? Rahman, mana berbuat? Awak datang selesai pinggan tak ada apa. Aku tengok tak ada apa-apa, dah harta separuh banyak ni. Awak ambil separuh, tinggal aku separuh. Rumah pun pada dua. Awak ambil lah mana berkenan rumah, abang lo ke rumah bangla kan? Kalau kita bagi rumah bangla tak bagi, rumah bangla pegang kat kita kan? Kamu pun ambil lah, kamu duduk satu. Sampai kata Sa'ad bin Rabi'ah ini, isteri saya ada dua. Awak tengok A ke B yang awak kenal. Awak datang sebelah pinggang ni, awak tengok A ke B yang awak kenal, yang tua ke yang muda. Lalu aku ceraikan salah satunya, lepas edah kamu ambil salah satu jadi isteri kamu. Ada tak kat taman Sedeli macam tu? Ada tak? Kalau ada, malam ni aku mau pindah ke sini. Ada? Ustaz Wan, saya ni ada isteri 3 gitu kan. Ustaz tengoklah yang mana-mana ni. Kalau saya, tapi saya cadang Ustaz ambil inilah, yang ni dah memang sakit pun, jantung. Kemudian lumpuh pun dah 3 tahun. Kecil mandi nak potong kaki minggu depan. Kemudian asma pun boleh tahan, dah bukan asma lagi, Asmaul Husna tu. Jadi kalau Ustaz nak ambil cadang yang tu lain, saya pun nak jaga tak lagat kan. Nilai sahabat, sebab mereka tahu berkorban untuk sahabat ni bukan sekadar untuk dunia, tapi sampai akhirat. Sebab itu di kalangan sahabat Nabi dipanggil sifat itsar. Itsar ni mendahulukan sahabat lebih daripada orang lain. Yang ni yang ditanam oleh Nabi di dalam Ramadan. Kita dah pergi shopping, beli kasut raya, beli beg baru, cuba bawa satu pemikiran dalam otak kita. Di saat kita bergembira dengan anak-anak kita, beli makanan, beli kuih raya, beli kek, order ni, beli baju, jahit rasa, jahit ini. Ada insan-insan lain di kalangan sahabat-sahabat kita, di kalangan Muslim, yang dalam keadaan sekarang sedang mengangkat tangan berdoa, ya Allah, raya nak makan apa, baju anak tak pernah fikir, kenderaan tak pernah fikir, tak pernah memikir apapun. Bawa pindah kita bagaimana nak gembirakan hati orang lain. Itulah yang Nabi SAW minta kepada kita. Sempurna dalam akhir Ramadan ini, sambil kita bergembira, kita tengok, tetapi kita juga harus melakukan perkara-perkara yang seperti itu. Jadi sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati dikasih Allah sekalian, kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat sahabat-sahabat yang baik seperti itu, maka mudah-mudahan kita harap agar kita dapat menyelamatkan kita sesama kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurabi yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melepaskan seseorang mukmin daripada kesusahan dunia yang menimpanya, terutama nak raya ni, nak beli baju raya pun tak boleh, jangan kata baju raya, nak beli beras pun tak boleh. Sebelum balik kampung kita pun belilah beras pada satu jiran kita tu, ataupun saudara mara orang kampung kita yang beras, kita ambil bagi beras. Mudah-mudahan itulah yang saya mampu sumbang. Kita bagi melepaskan kesusahan, dia tak ada benda nak makan, kita lepaskan walau sikit. Kata Nabi, Allah akan lepaskan kamu daripada susah dari kiamat nanti. Saya nak cadang, ada 3 hari lagi. Mari kita buat satu benda yang baik-baik, ya? Agar carilah pakai-pakai miskin, carilah anak-anak yatim,
Cari orang susah, tak payah banyak. Tuhan tak tanya banyak mana awak bagi. Ada dalam kelang ni ada dalam 25,000 anak yatim. Awak bagi berapa orang? Seorang tak padan. Tak, Tuhan tak kata macam tu. Asal seorang saja sudah dapat. Sebab sebagaimana burung yang tolong Nabi Allah Ibrahim ketika memadamkan api dibakar oleh Namrud. Seekor burung datang, dia kecil aja, dia ambil air daripada jauh, bawa ke paruh dia sampai ke atas api, dia lepaskan air, pergi lagi lari, terbang lagi, ambil air lagi, lepas lagi daripada atas. Kemudian burung lain pakat duk mengata kat dia, jahat juga burung ni. Dia kata apa, buat kerja bodoh bang. Buat kerja bodoh nak banding air kamu daripada paruh tu dengan api yang marak bawah, mana nak padam. Lalu kata burung kecil tu, aku tak peduli walaupun